Sebab itu kita lihat bagaimana Allah Ta'ala nak menunjukkan erti kasih sayang itu, sehingga Allah Ta'ala menyatakan Allah menciptakan 100 rahmat. Dan daripada 100 rahmat itu Allah Ta'ala telah menurunkan ke dunia ini satu rahmat daripada 100 rahmatnya. Dan kemudian di dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberitahu para sahabat, dengan satu rahmat yang Allah turunkan itu, seekor binatang seperti kuda tidak akan memijak anak dia. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan itu, seekor binatang buas tidak akan menggigit dan memakan anaknya. Bayangkan, dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini, dan juga dengan langit dan bumi ini terdirinya perjalanannya sejak ia diciptakan sehinggalah sekarang, hanya ia berjalan berlandaskan dengan satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 99 rahmat Allah Ta'ala lagi yang Allah simpankan kepada kita jika kita berjaya menguruskan satu daripada rahmat yang menjadi amanah yang telah Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Subhanallah. 99 rahmat itu lagi Allah Ta'ala simpankan untuk kita di hari akhirat. Allah simpankan untuk kita di dalam syurga. Bayangkan, dengan satu rahmat Allah yang Allah turunkan ke dunia ini, manusia ada yang hidup menjadi bilioner, ada yang menjadi milioner, ada yang jadi multi-millionaire, ada yang memiliki bermacam-macam kesenangan, kemewahan dan kekayaan. Bayangkan, itu baru satu rahmat Allah Ta'ala untuk kita rasai kekayaan Allah yang telah Allah berikan pada kita dekat dunia. Saya ulang, apa yang manusia nikmati daripada dunia ini, segala-galanya sejak zaman Nabi Adam AS sehingga kini, kekayaan itu tidak pernah berkurang, bahkan makin bertambah. Itu hanyalah satu rahmat Allah daripada 100 rahmat Allah. Dalam bahasa mudah, ia hanya 1% daripada kekayaan Allah yang telah Allah beri kepada kita dekat dunia ni. Apa yang manusia kecapi di zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu hanya 1% daripada kekayaan Allah Ta'ala. 99% lagi Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya di dalam syurga Allah. Masa duduk dalam syurga itu nanti, baru kita tahu 99% lagi kekayaan Allah yang Allah sediakan melalui rahmatnya, kasih sayangnya kepada ahli-ahli syurga. Tapi kita kena ingat, untuk mendapatkan 99 kekayaan Allah, 99 kurniaan Allah, 99 kasih sayang Allah, kita kena berjaya menguruskan satu kasih sayang Allah yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang tu kita kena jaga dan pelihara. Subhanallah. Dengan satu kasih sayang itu pun kita tengok, kita dengar berita, kita dengar macam-macam berita ya. Ada orang pergi masukkan kucing dalam mesin basuh. Ada yang masukkan kucing dalam mesin dryer, alat mesin pengering baju. Ada yang masuk dalam alat basuh baju. Mati kucing itu. Ada yang ambil kucing, pukul, hentak atas kereta. Hanya kucing itu duduk di atas kenderaan dia. Kalau dia halau saja, tak apalah, ni dia ambil, dia hentak, pukul kucing tu. Kemudian kita tengok ada orang yang sanggup melaga ayam, melaga-lagakan binatang sehingga binatang cedera. Ada yang menjadikan binatang itu sebagai alat untuk diseksa, untuk menyeksa saja, nak tengok kepuasan, nak dapatkan kepuasan. Itu tak apalah kehidupan haiwan. Yang lebih kita sedih lagi bila kita mendengar berita ada anak yang tinggalkan mak ayahnya di RNR. Baru sebelum ni saya terima ada satu sahabat, dia jumpa seorang pakcik, dia pemandu Grab, dia singgah solat,
Kemudian jumpa seorang pakcik kat RR kan sekarang ni kan kosong. Ya, tak ada orang sebab kita dalam tempoh pergerakan kawalan yang PKP ni. Jadi dia tengok ada seorang pakcik baru sampai kat situ. Kemudian tak tentu hala. Bila tanya, dia kata anak dia suruh dia duduk kat sini sekejap. Kemudian nanti dia datang. Ya, rupanya sampai kesudah tak datang. Jadi pakcik tu pun tak tahu mana nak pergi. Dia hanya duduk di surau saja. Ya, akhirnya lapor pada pihak PLAS, pihak yang menguruskan arena tu, dan dilaporkan pada pihak polis. Kemudian sekarang ni jadi tindakan pada pihak polis. Yang nak ceritakan bahawasanya ada orang yang hilang kasih sayang yang Allah beri, yang hanya satu kasih sayang yang Allah suruh dia jaga, yang Allah Ta'ala suruh dia pelihara. Dengan satu kasih sayang itu, sepatutnya dia kena jaga satu kasih sayang itu untuk dapatkan 99 lagi kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi dengan satu tu pun manusia tak jaga, sehingga ayah mereka ditinggalkan, ibu mereka ada yang dibunuh. Bahkan kita dengar pula cerita yang lebih menyayat hati. Baru-baru ini, ibu kandung sendiri sanggup membunuh anak kandungnya. Ya, padahal anak kandung dia itu baru nak mengecapi dan baru nak mengenali erti kasih sayang daripada keluarga angkat. Keluarga angkat yang tak pernah melahirkan, tak pernah rasa sakit mengandungkan, tak pernah rasa sakit untuk beranak dan sebagainya, itu lebih memiliki erti dan sifat penghargaan nilai kasih sayang kepada anak yang bukan anak kandung dia. Ini satu berita yang menakutkan. Sebab apa? Kerana Nabi nak bagi isyarat kepada kita, kita sudah pun berada di fasa akhir zaman. Di fasa akhir zaman, di akhir zaman inilah antara nikmat yang Allah akan cabut, yang Allah akan tarik daripada mereka yang hidup di akhir zaman adalah apa? Nikmat kasih sayang. Saya bagi contoh, banyak ya. Dalam musim PKP ni lagi banyak orang sebar video. Kita tengok sebelum ni, awal-awal PKP dulu pada tahun lepas, ada orang share kat kita macam mana seorang anak diikat pada satu macam besi ke ataupun kayu tu, diikat anak, dia rotan anak dia. Anak menangis, menggelupur, minta belas kasihan, dia rotan, dia pukul. Yang pukul tu seorang bapa. Kadang-kala kita pun tak tahu di mana sifat kasih sayang dalam jiwa seorang bapa bila sanggup melihat seorang anak yang masih kecil, yang tak tahu membezakan lagi, yang mungkin baru saja mumayyiz, yang tidak ada apa-apa pengalaman seperti mana dia, tapi dia menjadikan anak dia itu sebagai tempat untuk dia melepaskan geram dia, kemarahan dia, tekanan dia, depression dia. Dia melepaskan pada anak yang tiada dosa itu tanpa ada belas kasihan. Ini satu video saya dapat terima, ya Allah. Kita nak tengok pun tak sampai hati, nak tengok terus lanjut pun tak sampai hati. Tak tahu apa kesudahan budak itu. Ada yang gantung anak terbalik, kan tekanan macam-macam. Ya, kita tahu dalam tempoh suasana COVID ini, ujian melanda ke seluruh dunia. Ya, ujian itu menimpa semuanya. Tapi kita kena ingat, di sebalik ujian itu Allah ingin menguji erti nilai kasih sayang dalam diri kita. Macam mana pun kita kehilangan kerja, kita kena nampak anak-anak kita dengan pandangan kasih sayang, supaya kita menghargainya, supaya dengan hal itu kita berusaha untuk memberikan nafkah padanya, bukan untuk menyeksanya sebagai tempat untuk kita melepaskan kemarahan dan tekanan kita. Ya, mungkin kita geram dekat anak kita sebab anak kita dibesarkan oleh keluarga lain, kerana dulu kita penat-penat mengandungkan dan kerana kita dalam keadaan kesusahan. Ya, tetapi anak itu masih lagi kecil, dan anak itu masih lagi memerlukan kasih sayang daripada seorang ibunya, yang daripada masa dalam perut dia tak rasa kasih sayang tu. Masa dia keluar, dia baru nak kenal ibu dia, tiba-tiba ibu dia berpisah dengan dia. Dia baru nak mencari kasih sayang.
tiba-tiba ibunya memberhentikannya.